ahli kumpulan kami yang pertama ialah Nur Balkis Anis binti Azli, yang kedua Nur Syairah binti Cik Nudin, yang ketiga Nur Atikah binti Muhammad Nur, yang keempat ialah Nur Hanifah binti Rahmat, dan yang terakhir ialah Siti Nur Zulaika binti Muhammad Sufyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk artikel yang kami pilih adalah kemahiran berkomunikasi dalam kalangan penutur bahasa Melayu dengan Al-Fasya. Artikel ini ditulis oleh Syahidah dari Universiti Kebangsaan Malaysia dan Muhammad Azmarul Abdul Aziz dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Jurnal ini merupakan jurnal Melayu dan dihasilkan pada tahun 2017. Nombor bilangan 15 dan bilangan muka surat 318 hingga 333. Baiklah, justifikasi yang membolehkan kami memilih artikel ini adalah isu utama yang dibangkitkan oleh pengkaji sangat menarik. Hal ini dikatakan demikian kerana fokus utama pengkaji untuk mengenal pasti fenomena terjejasnya penghasilan kata kerja dan kata nama bagi pesakit afasia. Selain itu, perkara ini menarik minat kami untuk memilih artikel ini adalah pengkaji memilih untuk mengkaji tentang kata kerja. Kebiasaannya, pengkaji-pengkaji sebelum ini hanya memfokuskan kepada kata nama sahaja. Pemilihan subjek juga sangat baik apabila membuat perbandingan antara subjek kawalan dan subjek afasia. Pesakit afasia ini juga ada dipilih dari kalangan orang dewasa, iaitu kebiasaannya pesakit ini mengalami angin ahmak ataupun kecederaan fizikal. Selain itu, objektif yang diketengahkan oleh pengkaji turut menarik minat kami untuk memilih artikel ini. Mana kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti defisit untuk mendapatkan semula perkataan. Mana pengkaji ingin menyelahkan sifat kesukaran dalam proses tersebut dalam kalangan dewasa Melayu dengan afasia. Artikel ini turut memaparkan pola kesalahan semasa tugasan penamaan kata kerja dan kata nama juga dihasilkan. Dan akhir sekali mengenal pasti kesan pemboleh ubah psikolinguistik ke atas prestasi tugasan penamaan kata nama dan kata kerja dapat dikenal pasti. Seterusnya, kaedah kajian yang dijalankan oleh pengkaji juga menarik minat kami untuk memilih artikel ini. Mana pengkaji telah menyediakan dua tugasan untuk semua subjek, iaitu tugasan pertama mengenai penamaan objek dan tugasan kedua mengenai penamaan perbuatan. Setelah selesai dua tugasan tersebut, data yang diperoleh tersebut dianalisis secara deskriptif antara subjek-subjek tersebut. Hasil dapatan yang dijalankan oleh pengkaji mendapati bahawa kumpulan subjek kawalan dapat menghasilkan kata nama dengan lebih baik dari kata kerja, manakala subjek afasia kurang mampu untuk menghasilkannya. Walau bagaimanapun, terdapat perbezaan antara penutur afasia fasih dan afasia tidak fasih, iaitu kumpulan afasia fasih menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam penghasilan kata nama dan kata kerja berbanding afasia tidak fasih. Seterusnya, kita beralih kepada permasalahan kajian yang terdapat dalam artikel ini. Artikel ini berkaitan dengan individu dengan afasia seringkali menghadapi masalah untuk berkomunikasi secara lisan. Selain itu, ia memaparkan fenomena kecelaruan komunikasi lisan yang sering ditemui dalam kalangan individu yang mengalami afasia. Fenomena yang terjadi ini akan menjejaskan penghasilan kata nama dan kata kerja, dan ia sangat berkait rapat dengan masalah komunikasi secara lisan. Permasalahan kajian ini juga adalah untuk mengisi kelompangan kajian-kajian lepas yang telah dijalankan dalam mencari perkataan oleh pesakit afasia, tetapi ia hanya tertumpu kepada kata nama. Oleh itu, fokus utama bagi kajian ini adalah untuk menyelidik masalah untuk mendapatkan semula perkataan bagi kata nama dan kata kerja. Motivasi kajian yang seterusnya ialah kepentingan dalam pemilihan terhadap kumpulan ini terbahagi kepada dua, iaitu kumpulan subjek dengan afasia fasih dan kumpulan subjek afasia tidak fasih. Hal ini, kumpulan subjek dengan afasia fasih menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam kedua-dua penghasilan kata nama dan kata kerja daripada kumpulan subjek afasia tidak fasih. Selain itu, ia menunjukkan hasil daripada kajian ini bagi menurut Kambarannya tahun 2008 dengan menjelaskan fokus utama dalam kajian seperti ini ialah untuk menyelidiki masalah untuk mendapatkan semula perkataan bagi kata nama dan kata kerja. Dan dapat dilihat juga pada kajian ini yang mendedahkan bahawa terdapat pelbagai variasi dalam kecelaruan penamaan dengan pelbagai sumber yang menyebabkan kecelaruan linguistik. Seterusnya, saya akan membincangkan berkenaan dengan pendekatan kajian artikel ini. 20 orang subjek dengan afasia yang berumur di antara 28 hingga 64 tahun yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama dan tinggal di kawasan sekitar Kuala Lumpur dan Lembah Kelang telah pun dipilih. Mereka ini dikenal pasti sekurang-kurangnya telah mengalami strok selama 3 bulan, pesakit luar dan telah disahkan mempunyai afasia oleh patologis pertuturan bahasa.
Seramai 14 orang subjek telah diklasifikasikan sebagai afasia tidak fasih dan 6 orang subjek adalah afasia fasih. Mereka ini telah dinilai menggunakan Boston Diagnosis Aphasia Examination. Dalam pada itu, sejumlah 52 objek dan 32 perbuatan bergambar telah dipilih untuk digunakan dalam kajian ini. Gambar yang ditunjukkan kepada subjek dan beliau diminta menerangkan dalam satu perkataan apakah objek ataupun benda untuk tugasan penamaan objek dan apa aksi ataupun yang berlaku untuk tugasan penamaan perbuatan. Selain daripada itu, pola kesalahan yang dihasilkan oleh subjek dalam kedua-dua tugasan tersebut juga direkodkan dan dianalisis berdasarkan sistem koding kesalahan iaitu Error Coding System. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan inferensi. Prestasi kumpulan subjek kawalan dan kumpulan subjek dengan afasia fasih dan tidak fasih dibandingkan dengan menggunakan ujian T tidak berpasangan. Prestasi setiap subjek dengan afasia juga dibandingkan dengan prestasi kumpulan subjek kawalan dengan menggunakan kaedah yang diterangkan oleh Crawford dan Howell 1998. Baiklah, bagi dapatan kajian, terdapat 5 kategori dapatan kajian. Yang pertama ialah penghasilan kata nama dan kata kerja. Dalam tugasan penamaan objek, purata peratus markah bagi kumpulan subjek kawalan digunakan sebagai tahap ukuran prestasi bagi subjek dengan afasia, sama ada lebih baik atau lebih rendah daripada subjek kawalan. Kebanyakan subjek kawalan didapati menghasilkan 94% atau lebih respon jawapan yang betul. Dan 5 subjek dengan afasia fasih dapat menghasilkan kata nama dalam lingkungan markah kumpulan subjek kawalan. Dalam tugasan penamaan perbuatan, kumpulan subjek kawalan didapati menghasilkan lebih 90% respon jawapan yang tepat dengan markah peratusan minimum sebanyak 90.63%. Seorang subjek dengan afasia didapati menghasilkan peratus markah dalam lingkungan markah kumpulan subjek kawalan. Dapatan kedua ialah perbandingan prestasi kumpulan subjek kawalan dan kumpulan subjek dengan afasia. Keputusan perbandingan dalam kalangan kumpulan subjek dipaparkan dalam jadual berikut dan hasil analisis menunjukkan dalam tugasan penamaan kata nama dan kata kerja, kumpulan subjek dengan afasia fasih tidak fasih menunjukkan perbezaan yang signifikan berbanding kumpulan subjek kawalan dan terdapat perbezaan yang signifikan ditunjukkan di antara kedua-dua kumpulan subjek dengan afasia. Dapatan yang ketiga ialah prestasi bagi setiap subjek dengan afasia. Prestasi 5 orang subjek dalam penghasilan kata nama didapati berada dalam lingkungan markah mentah kumpulan subjek kawalan. Walau bagaimanapun, prestasi penghasilan kata nama 15 orang subjek lagi didapati lebih rendah berbanding kumpulan subjek kawalan apabila prestasi mereka didapati di bawah 48 markah mentah. Saya akan meneruskan bahagian dapatan kajian yang seterusnya iaitu pola kesalahan semasa pencarian semula kata nama dan kata kerja bagi kumpulan subjek dengan afasia. Artikel ini telah menunjukkan bahawa terdapat 10 orang subjek dengan afasia telah menghasilkan sebahagian besar pola kesalahan tanpa respon dalam tugasan penamaan objek dengan julat 45% sehingga 95% dengan purata keseluruhan sebanyak 45%. Manakala dalam tugasan penamaan perbuatan terdapat 9 orang dengan julat 52% sehingga 91% dengan purata keseluruhan sebanyak 35%. Ujian exact chi-square telah digunakan untuk menguji sama ada terdapat perbezaan yang signifikan dalam pola kesalahan semasa tugasan penamaan objek dan perbuatan. Analisis ini menunjukkan bahawa 7 orang subjek dengan afasia iaitu AK, RS, AS, AR, MJ, AZH dan SU telah menunjukkan perbezaan yang signifikan dalam pola kesalahan dalam tugasan penamaan objek dan perbuatan. Dapatan kajian yang seterusnya ialah kesan pemboleh ubah psikolinguistik ke atas prestasi tugasan penamaan. Untuk mengkaji kesan keboleh gambaran, kebiasaan dan panjang fonem dan kelas kata ke atas prestasi bagi setiap subjek dengan afasia dalam tugasan penamaan, analisis regresi logistik telah digunakan untuk melihat prestasi bagi setiap subjek. Analisis yang seterusnya dilakukan dengan menggunakan regresi logistik ke atas pemboleh ubah secara berasingan bagi meramalkan ketepatan subjek dalam tugasan penamaan. Seterusnya, bagi pola kesalahan yang dihasilkan berikut direkodkan dan dianalisis berdasarkan sistem koding kesalahan, Error Coding System. Respon ini diklasifikasikan kepada 4 kesalahan. Pertama, kesalahan semantik yang berkaitan semantik dan kesalahan gabungan semantik dan fonologi, dan kesalahan sirkumulasi dan kepelbagaian perkataan. Seterusnya, kesalahan yang berkait dengan fonologi, dan akhir sekali kesalahan yang tidak berkait dan tiada respon.
Selain itu, respon juga yang terdapat yang lain seperti isyarat anggota badan iaitu neologisma, respon secara lisan tetapi tidak mengandungi perkataan bermaksud ia adalah sukar difahami, dan bagaimana ia gagal atau tiada respon yang dikategorikan sebagai kesalahan tanpa respon. Bagi pola kesalahan yang dikatakan adalah kesalahan berkaitan semantik ini adalah apabila perkataan tersebut berkait secara kategori atau hubungan dengan perkataan sasaran. Seterusnya, bagi kesalahan gabungan semantik dan fonologi berlaku apabila kesalahan perkataan menyerupai perkataan sasaran dari segi semantik dan fonologi. Bagi sekolumkasi dan kesalahan kepelbagaian perkataan ini dilihat dalam perkataan yang termasuk ayat atau fasa yang berkaitan dengan sasaran. Berikutnya, kesalahan fonologi ini adalah berkaitan dengan perkataan sasaran apabila sekurang-kurangnya 50% atau lebih fonem yang terkandung dalam perkataan tersebut. Walau bagaimanapun terdapat kesalahan fonologi yang tidak berkaitan dengan perkataan sasaran ini apabila ia mengandungi 50% atau lebih fonem terkandung dalam perkataan tersebut walaupun dalam susunan yang sama. Dan akhir sekali, bagi kesalahan tidak berkaitan ini apabila respon yang diberikan tidak berkaitan dengan perkataan yang sasaran. Sekarang saya akan teruskan pula untuk perkara yang dipelajari dalam kajian ini. Melalui kajian ini, kami telah mempelajari banyak perkara baru dan ilmu pengetahuan yang berguna. Antaranya ialah kami dapat mengetahui dengan lebih lanjut mengenai penghasilan kata dalam pertuturan pesakit afasia. Kajian ini telah menggunakan Malay Verb and Noun Test untuk mengenal pasti penggunaan kata nama dan kata kerja dalam pertuturan pesakit afasia. Kajian ini telah memberi penerangan yang lebih jelas kepada kami berkaitan pertuturan seorang pesakit afasia kerana sebelum ini kami tidak mengetahui dengan lebih mendalam berkaitan penghasilan kata dalam pertuturan pesakit afasia. Melalui kajian ini, kami dapat mengetahui bahawa individu yang mempunyai afasia mengalami kemerosotan dalam menghasilkan perkataan. Oleh itu, jelaslah bahawa kajian ini telah memberikan ilmu pengetahuan yang baru dan lebih mendalam berkaitan pertuturan dalam kalangan pesakit afasia. Selain itu, melalui kajian ini juga, kami dapat mempelajari bahawa pesakit afasia lebih sukar menghasilkan kata kerja berbanding kata nama. Pesakit afasia mengalami kesukaran dalam penghasilan kata kerja dan hal ini berbeza dengan penghasilan kata nama apabila pesakit afasia ini menunjukkan prestasi yang baik dalam penghasilan kata nama. Individu dengan afasia dapat memahami dan menghasilkan kata nama lebih baik berbanding dengan kata kerja. Ini merupakan satu ilmu pengetahuan yang baru buat kami kerana kami tidak mengetahui bahawa terdapat perbezaan dalam penghasilan kata nama dan kata kerja dalam kalangan individu afasia. Melalui kajian ini, kami dapat mengetahui dengan lebih jelas bahawa individu yang mempunyai afasia cenderung untuk melakukan penghasilan kata nama dan kata kerja yang berbeza-beza, dan penghasilan ini juga bergantung kepada individu dengan afasia fasih dan afasia tidak fasih. Di samping itu, melalui kajian ini, kami dapat mempelajari dengan lebih jelas mengenai perbezaan pertuturan yang dihasilkan oleh afasia fasih dan afasia tidak fasih. Kajian ini telah dijalankan terhadap responden yang mengalami afasia fasih dan afasia tidak fasih. Melalui kajian ini, kami dapat mempelajari bahawa setiap pertuturan yang dihasilkan oleh afasia fasih dan afasia tidak fasih adalah berbeza. Misalnya, kajian ini telah menunjukkan bahawa kumpulan subjek dengan afasia fasih menunjukkan prestasi yang lebih baik dalam kedua-dua tugasan berkaitan penamaan objek dan perbuatan berbanding kumpulan subjek dengan afasia tidak fasih. Oleh itu, ini jelas memberi pengetahuan baru kepada kami kerana sebelum ini kami kekurangan pengetahuan mengenai pesakit afasia, dan kajian ini telah memberikan banyak pengetahuan yang berguna kepada kami khususnya berkaitan dengan pertuturan pesakit afasia. Kesimpulannya, keseluruhan kajian ini merupakan salah satu langkah awal dalam membentuk ujian penghasilan nama dan kata kerja versi bahasa Melayu dalam kalangan penutur dewasa afasia. Kajian ini juga sesuai digunakan sebagai pencetus kepada penyelidikan yang lebih mendalam dan berterusan yang berkaitan dengan pesakit afasia. Data yang diperoleh dapat dijadikan rujukan yang konkret bagi tujuan membantu pengurusan penutur Melayu dengan afasia yang lebih efektif, terutamanya dalam meningkatkan keupayaan mereka dalam berkomunikasi dengan berkesan.